Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar pendidikan moral tingkatan 3. Hari ini anda akan mempelajari unit 2, Anugerah Alam Ciptaan Tuhan. Jangan lupa sila rujuk kuteks anda pendidikan moral tingkatan 3 untuk pembelajaran yang berikutnya. Mari kita mulakan dengan mengetahui apakah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan adalah sesuatu pemberian Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dalam bentuk keadaan persekitaran yang terdapat di dalam bumi. Anda boleh lihat gambar ini adalah sebahagian daripada anugerah Tuhan, iaitu kawasan laut, sungai, air terjun, kehidupan liar, manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Alam sekitar yang bersih adalah salah satu anugerah yang paling tidak ternilai kepada kita yang memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Oleh itu, marilah kita menghargai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, di mana kawasan sekeliling kita yang mempunyai geografi Malaysia yang terdiri daripada tanah tinggi yang diliputi oleh kawasan hutan yang sememangnya banyak memberi kebaikan kepada kita, maka eloklah murid-murid menghargai anugerah ciptaan Tuhan bagi kekalkan keindahan alam sekitar. Baiklah murid-murid, hari ini murid-murid akan belajar tentang kepentingan menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Terdapat beberapa kepentingan yang murid-murid perlu tahu kenapa kita perlu menghargai anugerah ciptaan Tuhan. Yang pertama, anugerah ciptaan Tuhan ini membekalkan sumber pendapatan dan ekonomi negara. Hal ini kerana hutan dan juga kawasan tanah tinggi yang merupakan sumber pendapatan negara, sumber pendapatan penduduk dan juga dapat menjana ekonomi negara melalui kemasukan pelancong asing, melalui menggunakan hasil bumi untuk keperluan negara dan pasaran ekspor seperti pengeksportan getah dan kelapa sawit yang ditanam di Malaysia. Jadi ini tidak langsung akan membantu meningkatkan ekonomi negara di samping meningkatkan ekonomi rakyat yang tercinta. Selain itu, alam sekitar membekalkan sumber tenaga yang amat penting kepada manusia, iaitu dengan pembinaan empangan di kawasan tanah tinggi yang terdapat kawasan sungai. Kawasan sungai membekalkan sumber tenaga seperti tenaga solar, membekalkan sumber tenaga seperti tenaga hidroelektrik. Tenaga hidroelektrik akan menghasilkan elektrik yang mana sekarang anda menyaksikan video ini dengan menggunakan telefon bimbit, laptop dan komputer melalui paparan YouTube. Tanpa elektrik, anda tidak dapat bisa mempelajari pelajaran moral pada hari ini. Selain itu, kepentingan hutan, kepentingan alam sekitar dapat memastikan flora dan fauna berlangsung ataupun hidup untuk selamanya. Hal ini kerana kebanyakan kawasan hutan yang ditarah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab telah memusnahkan habitat flora dan fauna. Habitat flora dan fauna seperti hidupan liar, spesies tumbuh-tumbuhan yang liar yang biasa, yang jarang dilihat oleh manusia, maka kesannya amat buruk jika hutan itu ditarah. Kesannya amat buruk kepada generasi akan datang, mereka tidak akan mengenali spesies hidupan liar yang ada pada Malaysia. Sebagai contoh, bangau. Bangau dikata ayam. Adakah itu sangat-sangat tidak keterlaluan? Sangat-sangat membahayakan pada generasi kita sekiranya haiwan seperti itu tidak dikenali oleh manusia pada hari ini. Baiklah, kepentingan alam ciptaan Tuhan yang lain sebagai sumber air, makanan dan perubatan. Anda kena ingat, tanpa air kita tak boleh hidup. Ini adalah realiti yang sebenar kerana air yang bersih datangnya daripada sungai yang bersih. Sekiranya sungai kita kotor, dari mana kita hendak mencari sumber air yang bersih untuk kehidupan kita seharian? Selain itu, tidak dinafikan alam sekitar juga sebagai sumber makanan kepada manusia. Hal ini kerana terdapat banyak sumber makanan yang boleh diperoleh sama ada di kawasan hutan, kawasan dataran, kawasan legi sungai dan sebagainya. Dan paling penting, kawasan alam sekitar juga merupakan sebagai salah satu sumber perubatan yang boleh kita perolehi. Sebagai contoh, terdapat banyak spesies-spesies tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai perubatan. Sebagai contoh, tongkat alih, daun kacip Fatimah. Kedua-dua spesies ini, akar dan juga daun kacip Fatimah, yang sememangnya famous di kalangan rakyat Malaysia yang digunakan untuk tujuan perubatan. Tidak dinafikan banyak penyakit yang dapat diatasi, dirawat dengan menggunakan tersebut.
Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita dengan yang mengetahui kesan pengabaian anugerah alam ciptaan Tuhan. Kalau kita mengabaikan anugerah alam ciptaan Tuhan, kita kekal dengan aktiviti manusia, aktiviti kerakusan manusia, maka berlakulah pencemaran alam. Saya bagi satu contoh, kalau kita tebang hutan, kemudian pokok itu tidak ditanam semula. Apabila berlaku musim kemarau, maka akan menyebabkan penipisan lapisan ozon, kemarau berpanjangan. Sesuatu kawasan itu akan menjadi lebih panas terik. Dan mangsanya ialah kita semua. Selain tumbuh-tumbuhan, selain hidupan liar, kita juga mengalami nasib yang sama di mana penyakit strok mudah kita hadapi. Selain itu, kalau hutan tadi telah ditebang, hutan itu kelihatan gondol. Gondol tu macam botak licin. Kepala kita potong habis. Itu gondol. Baik. Apabila berlaku hujan, maka agak mudah kawasan tersebut mengalami keretakan ataupun mengalami keruntuhan. Tanah runtuh sehingga mudah berlaku banjir lumpur. Ini yang amat mengecewakan kita. Ini yang amat membimbangi kita. Dan sikap yang tidak bertanggungjawab itu, maka orang lain menjadi mangsa keadaan. Seterusnya, kesan pengabaian anugerah alam iaitu kerosakan alam sekitar. Anda boleh lihatlah di sini. Pencemaran alam, contoh jerebu, bakar hutan boleh menyebabkan pencemaran udara dan sebagainya. Buang sisa toksik ke dalam sungai boleh menyebabkan pencemaran air. Baik, kerosakan alam sekitar, anda tengok bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh. Ini telah saya sorangkan tadi. Boleh menyebabkan mengorbankan nyawa dan harta benda. Awak boleh mati. Harta benda awak boleh musnah. Ini kalau akibat kita tidak jaga alam kita. Yang seterusnya ialah kepupusan flora fauna. Haiwan-haiwan liar seperti harimau sudah semestinya akan. Ini berlaku akibat pembangunan yang tidak terancang. Banyak kawasan hutan yang ditarah. Akhirnya haiwan-haiwan tadi akan tiada tempat tinggal. Mereka pun akan diancam dengan kepupusan. Mereka pun akan diancam dengan aktiviti pemburuan oleh pihak tak bertanggungjawab. Jadi di manakah haiwan-haiwan liar ini mau tinggal? Mereka terpaksa larikan diri untuk kelangsungan hidup. Asalkan ada kawasan hutan yang boleh mereka duduki dan rasa selamat. Kepupusan flora dan fauna berlaku akibat aktiviti pembalakan haram dan pemburuan haram. Pembalakan haram ialah orang yang menebang hutan secara haram. Pemburuan haram orang yang memburu haiwan-haiwan liar ini tanpa lesen. Seperti harimau, bunuh harimau. Seperti gajah, dibunuhnya gajah kerana nak dapatkan gadingnya. Baik, kekurangan tumbuh tenaga juga merupakan kesan daripada aktiviti manusia. Walaupun tujuan aktiviti cari gali minyak, cari gali minyak dan gas itu dilakukan untuk tujuan meningkatkan ekonomi negara, untuk tujuan kepentingan negara. Tetapi anda harus ingat bahawa sumber tenaga ini mudah habis. Dia tidak akan bertambah banyak. Dia akan mudah habis. Jadi sumber tenaga ini tidak boleh diperbaharui dalam jangka masa yang singkat setelah habis digunakan. Maksudnya apabila kita menggali tanah untuk tujuan mengambil gas ataupun minyak mentah, kalau bahan mentah itu ada di dalam perut, kita korek dan kita sedut dan kita keluarkan. Lama-lama bahan tersebut yang ada di dalam perut boleh habis. Boleh beritahu saya apa kesan kalau bahan mentah di dalam perut bumi itu habis? Contohnya, bahan mentah itu menghasilkan minyak petrol, minyak petroleum, minyak diesel. Saya bagi contoh minyak kenderaan. Kalau minyak kenderaan, sumber tenaga itu habis. Jadi kita mau peroleh minyak petrol itu daripada mana? Kalau tak kita mengimport daripada negara luar. Kesannya ialah kalau kehabisan satu dunia minyak mentah, maka kita tidak boleh naik bas, maka kita tidak boleh naik kereta, kita tidak boleh naik motor bersama ayah kita, mak kita kerana minyak petrol sudah kehabisan dan anda tidak boleh gunakannya untuk kegunaan harian anda. Baik, sekarang kita pergi cara nak hargai anugerah ciptaan Tuhan. Baik, untuk keluarga, diri dan keluarga, kita mestilah tidak melakukan pembaziran air. Anda kena ingat,
air. Bagaimana cara kita nak menggunakan air dengan jimat? Yang pertama, tutup paip jika tak menggunakannya. Ya, itu cara yang penting. Yang kedua, anda nak basuh kereta, anda nak siram pokok, jangan gunakan air paip. Kalau boleh, tadah air tadah hujan. Bila hujan turun, anda letaklah belti, anda letaklah kolah di depan rumah anda supaya air itu dapat dikumpulkan dengan penuh dan anda boleh guna untuk membasuh kereta, membasuh motor, menyiram pokok bunga di hadapan rumah anda. Yang kedua, jangan membuang sisa buangan sampah. Membuang sisa buangan sampah dengan terancang. Tolong buang sisa buangan sampah dengan terancang. Contohnya lah, anda dalam 1 minggu kena buang sampah secara terangsang mengikut hari lah. Kerana anda kena target. Waktu bilakah lori kebersihan, lori kutip sampah itu kutip sampah. Jika anda buang sampah secara tak terancang, dikuatiri kawasan pembuangan sampah di hadapan rumah anda, lagi-lagi rumah yang menggunakan tong sampah hijau tu, penuh. Bila sampah itu dah penuh terlalu banyak, ia akan memberi gangguan kepada jiran-jiran lain. Gangguan masalah bau. Masalah bau ini akan menjejaskan keharmonian jiran-jiran dan juga penduduk setempat. Dan yang ketiga ialah elakkan diri daripada melakukan kerosakan. Jangan sesekali anda bakar hutan. Jangan sesekali anda buang sampah merata-rata tempat. Walaupun di dalam longkang. Kerana apabila longkang tersumbat, bila hujan lebat turun berpanjangan, silat-silat kawasan tersebut boleh terdedah kepada banjir kilat. Ini akan memberikan kesan buruk kepada diri anda dan keluarga anda. Baiklah, untuk masyarakat, anda perlu menjalankan aktiviti gotong royong dan menjaga kebersihan persekitaran. Anda dan keluarga anda mestilah bersama-sama bertanggungjawab, bersatu padu dan mufakat untuk membersihkan kawasan kediaman persekitaran, kawasan kediaman masing-masing. Ini kerana kawasan persekitaran yang bersih dan selamat akan menyebabkan kita hidup bahagia dan sejahtera tanpa mendapat sebarang penyakit. Contoh penyakit yang berlaku akibat tidak menjaga kebersihan alam sekitar, iaitu serangan TB, iaitu penyakit denggi, akibat demam denggi, akibat digigit oleh nyamuk Aedes yang membiak melalui takungan air. Jadi, anda kena pastikan kawasan persekitaran anda bersih. Yang kedua, tidak menebang pokok secara berleluasa. Ini adalah pada pembalak. Pembalak mesti tanam pokok balik. Sesiapa yang nak bekerja sebagai pembalak, bila anda tebang pokok, anda kena tanam pokok yang baru. Supaya akar tanah dapat mencengkam akar pokok. Pokok akan berdiri gagah apabila tanah mencengkam akar pokok. Akar pokok dia akan dia akan tumbuh membesar dan dia akan genggam tanah itu supaya dia tidak tombang. Jika tanah itu tak dapat dicengkam dengan kuat oleh akar, maka itu boleh tombang. Yang ketiga ialah membuat laporan apabila anda ternampak aktiviti pembalakan haram. Ini wajib, ya. Wajib untuk anda melaksanakan tanggungjawab anda sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Baik, seterusnya ialah kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Apa yang mereka perlu buat? Mengadakan kempen kesedaran macam mana nak menghargai alam sekitar. Jadi anda, keluarga anda, masyarakat sama-sama pergi ke kempen ini. Pergi ke kempen ini supaya semua orang sedar apa tanggungjawab masing-masing. Dan badan berkuasa perlu menguatkan kuasa undang-undang. Seperti Jabatan Alam Sekitar, Perhilitan, Sahabat Alam Malaysia, perlu melaksanakan undang-undang. Sahabat Alam Malaysia perlu memberikan kesedaran, edarkan flyers tentang alam sekitar, isu alam sekitar. Dan yang terakhir ialah menubuhkan badan atau agensi yang bertanggungjawab jaga alam sekitar. Tidak kiralah agensi kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Maka kita sebagai rakyat Malaysia bersama-samalah menjaga kebersihan alam sekitar. Baiklah murid-murid, mari kita membuat latihan pengukuhan A di muka surat 25. Sila lihat latihan pengukuhan A, baca dan fahami keratan akhbar di bawah, kemudian jawab soalan yang berikut. Gambar pertama menunjukkan gambar binatang yang bernama tenggiling di seluruh dunia. Gambar kedua menunjukkan burung murai batu yang diseludup oleh pihak Perhilitan Johor. Cuba cari isu yang terdapat dalam petikan tersebut dan fahamkan apa yang ingin disampaikan menerusi
petikan tersebut. Anda diberikan masa sebanyak 3 minit 10 saat untuk memahami apakah yang ingin disampaikan dalam petikan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, jika kita lihat sepintas lalu bahawa ini adalah aktiviti pemburuan haram. Ya, seperti yang saya ajar, pemburuan haram. Kalau kita buru haiwan, maka haiwan ini tidak dapat membiak dan spesies haiwan ini akan terancam. Bila terancam, mereka akan pupus. Bila pupus, kita dah tak jumpa lagi haiwan yang istimewa ini di bumi Malaysia. Baik, kita jawab soalan pengukuhan. Soalan pengukuhan A, muka surat 25. Kita tengok soalan nombor 1. Wajarkah? Okey, anda kalau nak jawab, labelkan kat sini soalan anda, tulis W. Kita bincangkan jawapan yang telah saya berikan kepada anda dan semak jawapan anda, dan anda kalau salah buat ulang 3 kali. Baik, wajarkah kegiatan penyeludupan tersebut? Okey, tolong gariskan kegiatan penyeludupan tersebut. Okey, kegiatan apa? Penyeludupan. Seluduk apa? Burung murai dan juga tenggiling. Okey, satu Malaysia. Baik, yang ini anda tulis isu negatif. Okey, isu negatif. Isu negatif ni bermaksud isu yang tidak baik, isu yang tidak bermoral. Okey, kalau isu yang tidak bermoral, okay, dijumpakan dengan soalan wajarkah, dia jadi tidak wajarkah. Okey, wajarkah? Okey, tulis kat sebelah dia K1. K1 tentang wajarkah. Isu negatif kat sini. Wajar jumpa isu negatif jadi tak wajar. Baik, tengok soalan seterusnya. Berikan pendapat anda. Dia minta pula pendapat kat sini. Tulis kat sini K2 maksudnya kehendak soalan tu. Itu adalah huraian. Jadi awak jawab tak wajar. Kenapa? Kenapa tidak wajar? Okay. Jawapannya ialah tidak wajar kerana hidupan liar, ya, hidupan liar akan, jawapan yang mudah, hidupan tersebut akan pupus, hidupan tersebut terancam. Tidak wajar kerana generasi masa akan datang tidak akan mengenali kewujudan hidupan ini di Malaysia. Anda boleh klik apa-apa jawapan, yang penting logik. Baik, soalan nombor 2. Jelaskan perasaan. Sama juga. Perasaan anda. Anda ni siapa? Watak. Okey, gariskan anda. Anda tu ialah watak. Tulis W. Yang P tuliskan K1. K1-nya perasaan. Sekiranya anugerah ciptaan Tuhan terus diseludup. Gariskan perkataan terus diseludup ni. Okey. Ini adalah isu negatif juga. Okey, isu negatif. Isu negatif ni dah maksud isu yang tidak bermuka lah. Baik, perasaan kalau jumpa isu positif, isu yang baik, kita akan jadi gembira. Kita akan jadi tenang. Kita akan jadi gembira. Tenang, bahagia. Tetapi, kalau perasaan kita berjumpa dengan situasi yang tidak baik, isu yang tidak baik, isu yang negatif, maka kita akan rasa geram. Kita akan rasa marah. Kita akan rasa kecewa. Okey? Itulah jawapan dia. Jadi, kenapa? Dia suruh jelaskan. Kerana generasi akan datang, bukan dating, generasi akan datang tidak akan mengenali spesies hidupan liar. Kerana spesies hidupan liar semakin pupus dan tidak boleh membiak. Kerana spesies tersebut diancam dengan pemburuan haram yang tidak bertanggungjawab. Kerana tidak dikenakan tindakan. Nampak tak? Okay. Anda boleh memberikan jawapan. Apa-apa jawapan yang penting boleh diterima. Baik, soalan ketiga. Mengapakah terdapat pihak, ni watak lah, pihak yang sanggup menjalankan kegiatan penyeludupan haiwan? Anda boleh bebas memberikan jawapan apa saja. Saya memberikan satu jawapan. Kerana pihak tersebut tamak dan pentingkan diri sendiri. Dia tidak pentingkan kehidupan kawasan hutan. Dia tidak pentingkan apa kesan yang akan berlaku kepada flora dan fauna serta berlaku kepada
kehidupan manusia. Dia tidak fikirkan itu semua. Itu maknanya pentingkan diri sendiri, selfish. Dan tamak. Tamak ni ialah apabila kita sudut haiwan liar ini, kita jual ke negara luar, hasilnya sangat lumayan ya. Hasilnya sangat lumayan. Jadi kesian kat saya, kesian kat masyarakat, kesian kat satu Malaysia tak dapat jumpa haiwan ini. Jika anda mempunyai tamak haloba, tangkap haiwan liar dan jual ke negara. Itu perbuatan yang tidak boleh dimaafkan. Jadi jangan sekali-sekali kita cuba-cuba untuk menyudut haiwan ini. Ya. Dan yang terakhir, apakah tindakan yang wajar dilakukan? Gariskan perbuatan. Tindakan yang wajar. Itu kes satu lah. Kena soalan yang pertama. Apa yang perlu kita buat supaya aktiviti penyelundupan haiwan tidak berlaku? Okey. Apabila aktiviti tersebut berlaku di kawasan anda. Okey. Yang pertama, senang aja. Laporkan aktiviti tersebut kepada pihak berkuasa. Okey. Dan ada lagi? Ada. Okey. Tangkap gambar dan tunjukkan kepada, viralkan kejadian ini kepada media bahawa aktiviti penyelundupan dan tidak bertanggungjawab dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang diselindung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang berselindung di sebalik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maksudnya apa ayat tu? Dia melaksanakan aktiviti haram ini tanpa diketahui oleh masyarakat ataupun diketahui oleh kerajaan kerana ada orang cuba melindungi orang-orang seperti ini. Maka itulah tanggungjawab kita. Kalau kita tak berani nak menyuarakan ataupun kita tidak berani nak mengviralkan, okay, cukup kita tak berani nak bagi tahu kepada pihak berkuasa atas faktor keselamatan kita yang mungkin terancam oleh pihak ini, maka anda viralkan, anda rakam perbuatan ini, pastikan pelaku nampak muka dan viralkan. Kerana kasus viral ini turut sama-sama membantu untuk mengambil tindakannya pada pihak yang tanggungjawab. Ini tidak. Jangan awak viralkan benda yang tak baik yang anda buat kemudian post ke dalam Facebook. Postkan ni sehingga mendapat kecaman daripada orang. Ramai. Itu tidak boleh. Yang sebolehnya ialah aktiviti-aktiviti yang melanggari undang-undang. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita. Saya harap murid-murid faham dan boleh jawab soalan latihan dengan mudah. Jadi kita akan belajar dari semasa ke semasa untuk memastikan murid-murid boleh menjawab soalan latihan. Sekian saja daripada saya, Cikgu Khairul. Jom belajar, jom. Sampai di sini saja. Terima kasih.